Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami ingin menerangkan tentang program pemulihan perusahaan kecil dan sederhana PKS pasca pandemik COVID-19. Apa itu SULAM? SULAM is a Service Learning Malaysia University for Society. Sebelum ini dikenali dengan UC, University Community Engagement. SULAM bermula sejak September 2019 di kampus Seremban. Ia dilaksanakan pada Oktober 2020. Merupakan aktiviti kesukarelawan pelajar melalui kursus co-curriculum melibatkan pemindahan ilmu, knowledge transfer daripada pelajar kepada masyarakat atau komuniti sekitar. Antara objektif SULAM adalah: pertama, menghubungkan teori dengan praktis di dunia sebenar. Kedua, membantu kesejahteraan komuniti melalui sumbangan idea, ilmu, kemahiran dan kompetensi pelajar. Ketiga, menjalin simbiosis antara pelajar, jurulatih dan komuniti. Akhir sekali, meningkatkan sahsiah, kemahiran sivik dan kewarganegaraan di kalangan pelajar. Pengenalan program pemulihan PKS ini adalah bertujuan untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar khususnya kelab keusahawanan untuk mempelajari dan mendalami tentang syarikat perusahaan kecil dan sederhana yang diusahakan. Selain itu, program ini dapat menambah pengetahuan yang lebih meluas dalam bidang perniagaan dan keusahawanan. Di samping itu, program ini dapat membina dan meneguhkan jati diri seorang pelajar dalam menjalankan sesuatu perniagaan di saat ekonomi yang tidak menentu pasca pandemi COVID-19 ini. Akhir sekali, dapat menarik minat pelajar secara tidak langsung dalam menubuhkan sebuah perniagaan semasa ataupun sesudah tamat pengajian nanti. Objektif program pemulihan PKS ialah dapat memupuk nilai-nilai kerohanian dalam diri peserta. Yang kedua ialah mempamerkan sikap kepimpinan dan kerjasama dalam melaksanakan program secara berkumpulan. Seterusnya, dapat mengajak peserta untuk menanam sifat empati dalam diri masing-masing. Selain itu, kita dapat memahami realiti persekitaran dan respon secara positif terhadap sesuatu yang berlaku. Di samping itu, dapat menanam sifat berdikari dan berfikiran matang dalam diri peserta. Akhir sekali, kita dapat menerapkan sifat hormat menghormati sesama individu dari pelbagai latar belakang. Selamat program pemulihan PKS ini ialah mewujudkan satu jalinan dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi serta perusahaan kecil dan sederhana melalui khidmat masyarakat UiTM Seremban. Selain itu, mencapai kemahiran insania yang tinggi melalui penglibatan dan khidmat kepada masyarakat. Di samping itu, mampu mendidik dan membentuk mahasiswa dan mahasiswi untuk mempunyai tindakan, kelakuan dan berfikiran sesuai dengan persediaan dalam membentuk generasi pelapis dalam masyarakat. Akhir sekali, menampilkan ciri-ciri mahasiswa dan mahasiswi yang unggul, berintegriti dan beramanah dalam melaksanakan tanggungjawab terhadap diri, masyarakat dan negara. Misi program pemulihan PKS ini memberi pendedahan awal kepada pelajar dalam bidang keusahawanan di pasca pandemik ini. Selain itu, program ini dapat memupuk pelajar supaya lebih berminat untuk menceburi bidang keusahawanan dan bagaimana cara untuk menghadapi dan menguruskan perniagaan agar terus berkembang ke arah yang lebih membangun. Definisi PKS dalam sektor pembuatan ditakrifkan sebagai firma yang mempunyai jualan tahunan tidak melebihi 50 juta ringgit atau bilangan pekerja sepenuh masa tidak melebihi 200 orang. Manakala definisi PKS dalam perkhidmatan dan sektor lain pula ditakrifkan sebagai firma yang mempunyai jualan tahunan tidak melebihi 20 juta ringgit atau bilangan pekerja sepenuh masa tidak melebihi 75 orang. Sektor pembuatan adalah transformasi bahan-bahan atau komponen-komponen secara fizikal atau kimia menjadi produk baru. Sektor perkhidmatan pula adalah semua jenis perkhidmatan termasuk perniagaan agihan, hotel dan restoran, perkhidmatan berkaitan perniagaan, profesional dan ICT, pendidikan dan penjagaan kesihatan swasta, hiburan, perantaraan kewangan dan perkhidmatan berkaitan pembuatan seperti penyelidikan dan pembangunan R&D, logistik, gudang penyimpanan dan kejuruteraan.
Sektor lain pula adalah seperti pertanian asas di mana terdapat tanaman saka, ternakan, perhutanan dan pembalakan, perikanan marin, aquaculture. Selain itu, terdapat pembinaan dan pelombongan dan perkuarian. Dalam pembinaan, terdapat infrastruktur, perumahan dan bukan perumahan dan perdagangan khas. Manakala pelombongan dan perkuarian pula diklasifikasi aktiviti ekonomi bagi tujuan definisi adalah berdasarkan Kod Piawaian Klasifikasi Industri Malaysia 2008 seperti di lampiran 1. Ini bagi memastikan kebolehbandingan data daripada pelbagai sumber dan untuk memudahkan pengharmonian data daripada pelbagai pembekal statistik PKS. Walau bagaimanapun, senarai aktiviti ini tidak terhad dan tertakluk kepada perubahan dari masa ke semasa. Antara kelebihan PKS ialah yang pertama, modal rendah yakni dengan bantuan kerajaan, yang kedua, kebolehsuaian kepada trend dan yang ketiga, pengurusan ringkas. Bagi modal rendah yakni dengan bantuan kerajaan, sebuah perusahaan perniagaan kecil atau sederhana tidak memerlukan sejumlah besar modal. Usahawan yang ingin memulakan perniagaan berukuran kecil atau sederhana boleh mendapatkan bantuan kewangan dan sokongan dari pelbagai bank, skim dan rancangan kerajaan seperti yang ditawarkan oleh Pentadbiran Perniagaan Kecil. Bantuan kewangan ini boleh terdiri daripada bantuan untuk menubuhkan perniagaan baru, untuk pembiayaan bagi menjadikan perniagaan lebih mesra alam atau untuk pemulihan dari bencana alam. Kebolehsuaian kepada trend membawa maksud perniagaan kecil atau sederhana boleh menyesuaikan diri dengan lebih mudah untuk trend di pasaran atau perubahan dalam permintaan kerana saiznya yang kecil. Organisasi yang lebih besar akan memerlukan lebih banyak perancangan, lebih banyak input kewangan dan organisasi yang lebih besar. Dalam hal perusahaan yang lebih besar, ukuran mereka menjadi cacat, mengurangkan kelenturan mereka. Pengurusan ringkas membawa maksud seseorang yang menjalankan perniagaan kecil tidak perlu mewakilkan kepada pelbagai orang. Oleh itu, lebih mudah baginya untuk mendapatkan gambaran holistik tentang perniagaan dan ini membantu beliau membuat keputusan. Perniagaan kecil cenderung untuk menjadi lebih cekap dan produktif kerana mereka tidak mampu membazirkan sumber. Kelemahan perusahaan kecil dan sederhana yang merangkumi masalah pemasaran, teknologi, kewangan, mendapatkan bahan mentah serta pengurusan yang lemah. Pertama, masalah pemasaran di mana berpunca daripada ruang atau skop pasaran yang terhad kerana kos yang kecil untuk pengiklanan, lokasi yang jauh serta saingan daripada industri besar yang di mana ia membawa kesan kepada keluaran PKSK kurang berdaya saing serta sukar menembusi pasaran akibat kekurangan pengiklanan dan promosi. Kedua, masalah teknologi di mana pengusaha menggunakan teknologi yang rendah dan proses berasaskan buruh yang tidak memperolehi latihan dan kemahiran yang sistematik. Ini membawa kesan kepada tidak dapat menghasilkan produk yang banyak serta produktiviti dan kualiti produk yang rendah. Ketiga, masalah kewangan di mana modal adalah kecil serta kesukaran untuk mendapatkan modal dan pinjaman daripada bank ataupun mana-mana institusi kerana tiada jaminan bayaran balik serta syarat pinjaman yang ketat. Ini juga membawa kepada kesan yang sama di mana tidak dapat menghasilkan produk yang banyak serta produktiviti dan kualiti produk yang rendah. Keempat, masalah untuk mendapatkan bahan mentah. Pekerja kurang kemahiran dan kepakaran dalam sesuatu bidang. Contohnya, kekurangan kemahiran dalam penggunaan teknologi moden yang menyebabkan industri mengalami masalah pusing ganti pekerja yang tinggi. Malahan, pengusaha juga kekurangan infrastruktur seperti capaian internet yang rendah serta kurang pendidikan. Ini akan menyebabkan produktiviti PKS menurun. Akhir sekali, pengurusan yang lemah di mana pentadbiran organisasi yang tidak cekap serta pengurus tidak mendapat kemahiran dan latihan secukupnya akan menyebabkan urus tadbir yang lemah serta menyebabkan kurangnya produktiviti PKS.